Maka dia ambil tuan-tuan teori macam ni dalam Quran, seorang profesor daripada Thailand. Profesor ni dia buat kajian, dia kata apa? Cara orang terbakar untuk selesai supaya dia tak jadi keput, jadi macam melengkung, di slice kulit yang lain. Maka depa ambil kulit daripada bawah punggung, di slice, ambil lapisan kulit tu, kemudian diletak pada tempat terbakar, maka dia akan selesai masalah yang terbakar. Sedangkan yang ni Quran sebut lama dah, badalna juluda ghairaha liyadhuqul azab. Doktor ni saya cerita kat dia kata hebatnya Quran ustaz. Akhirnya dia buat kajian kepada saya. InsyaAllah saya akan keluarkan satu buku baru, dibuat kajian oleh doktor ni. Dia kata ustaz, saya kaji Quran ni hebat tak hebat bila sebut ayat. Dia baca semua Quran tu, dia cari berapakah ayat yang cerita tentang ayat. Kemudian dia kaji syurga. Dia baca, dia tengok berapakah ayat yang cerita tentang syurga. Kemudian dia cerita satu-satu tentang syurga. Saya tanya dia, pasal apa kaji syurga dulu? Dia kata, ustaz, kita kalau nak pergi New Zealand, apa yang kita akan buat? Selalunya kita akan Google dulu New Zealand. Maka dia akan cerita, New Zealand ni ada gunung berapi, rakyat dia berapa juta, penduduk dia siapa warga negara dia, di mana tempat menarik, dia akan cerita. Saya nak tanya tuan-tuan, bila kata syurga, tuan-tuan tahu tak? Kita tahu tak syurga? Tak pernah pun kita Google, no? Tidak, kita nak masuk syurga dia. Tuan-tuan ada Google tak? Syurga, okey, apa dia? Tuan-tuan, maka dia buat kajian dia, melalui saya buat kajian Quran ni, ada 17 ayat yang mencerita tentang syurga, satu-satu nikmat ni. Dia kata, saya akan tulis satu-satu daripada Quran. Tapi kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, disebut di sini tak, dalam Quran ni, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Quran. Kena belajar. Dan wa'allamahu. Kena amalkan dia dan kena ajarkan dia. Kalau kita boleh ajak orang. Sebab tu kalau ada di kalangan kita ni makcik-makcik yang boleh lah kan tajwid sikit, ajaklah. Lepas tu orang marah saya, ustaz, kita ni Quran ni ustaz, kita kena belajar tajwid kah? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran ni dengan tartil. Tartil tu maksud dia kena ikut makhraj yang elok, ada lagu sikit kena baca. Macam abang imam kata, baru lantik kah? Sedap suara. Dan terus kan. Baru lantik baru. Jangan tengok ada imam. Bagus kan? Kena terus bang. Jangan kita jadi follower aja. Sampai satu masa kita jadi imam. Sampai satu masa mana tahu ni adik kita ni esok mengajarkan di tempat ni. Sebab wa'allamahu. Kita kena ajar orang. Jangan tuan-tuan semua duduk ni, aku biar duduk bawah sampai mati. Kurang-kurangnya kan boleh ajar anak-anak kita jadi. Dia tak? Ni dia sebut ni wa'allamahu. Kena ajar. Kena alim, kena ajar orang. Kalau tak boleh mengajar macam saya ni, tuan-tuan ajar anak bini kita jadi ya. Ajak anak bini kita kan. Sebab apa? Quran ni baca warattilil Qur'ana tartila. Sebab tu Allah sebut dalam Quran tentang Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar daripada Nabi tu hawa nafsu. Semuanya wahyu yang diwahyukan. Maksudnya apa yang Nabi cakap semua Quran. Sebab tu tuan-tuan, wa'allamahu, kita juga kena ada Quran. Kena ajak. Makcik-makcik yang boleh ajak Quran, ajaklah anak-anak kita. Jangan nak bagi ke orang. Kalau boleh ajak Tapi kita ajak anak pongos nak mampu. Allah no, kira nak pun penampak kan. Tapi ajak anak orang tak apa. Kalau boleh kita ajak, alhamdulillah. Terus kan mak saya umur 72. Dia tak larat aku tak mau ajak. Orang duk mai ajak. Mai budak-budak mai. Daripada mak, kemudian anak, daripada anak mai cucu. Cicit pula mak saya duk ajak ni. Cicit dah. Duk mai. Mak, saya kata mak jangan berhenti mak ajak. Depa baca Quran mak, selagi mana depa baca Quran mak dapat pahala dalam kubur. Dapat pahala dalam kubur. Itulah bekal kita di akhirat esok. Sebab wa'allamahu. Ni tuan-tuan ni beli kitab, ni kitab pun tak beli, kau ajak tu. Belilah kitab, beli kitab ni. Kitab ni tuan-tuan, hebatnya kalau tuan-tuan beli kitab yang ni satu ni, yang ni baik juga. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Dia setiap volume tu ada doa.
doa yang boleh kita amal. Di antaranya doa yang saya sebut sebelum tidur tu, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Dalam ni ada ni, dalam buku ni. Siapa yang baca doa ni, Sahih Bukhari sebut melalui Nabi SAW, siapa yang baca, dia mati esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Tuan-tuan, nak suruh saya tulis, tak perlu. Ni dalam ni ada. Woi, beli buku woi. Woi, beli. Ada apa-apa lagi tak beli. Panjang apa, kera sangat. Banyak input dalam ni, cukup bagus tuan-tuan, untuk kita amal. Tapi kita tak mau beli, tak mau kata apa. Sebab tu dia beritahu, di antara mengaji ilmu zaman mutakhir ni, ialah anak murid lebih pandai daripada guru. Aku bawa buku punya banyak, depa apa tak bawa. Cik, dengar semua masuk, haram tak faham pun. Kan. Lepas tu main gerak pula. Anak murid bukan nak main dengar tu. Dia main apa? Dia main, yang ni tak betul. Yang ni betul sikit. Yang ni tak betul. Tak betul banyak tu guru. Allah, macam tu ada tuan-tuan. Sebab tu tak apalah. Yang penting kita ajar. Orang nak dapat, tak dapat, serah kepada Allah. Sebab apa? Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Allah sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah. Muhammad tak boleh bagi hidayah. Tambah Ustaz Abdullah Khairi tak? Ceramah ya. Hidayah milik Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila kata hidayah milik Allah, kita kena menyampaikan hidayah tu. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz ni saya nak tanya, saya main mengaji yang tak boleh ikhlas. Tu yang tak mau main. Oh, stay tu pula dah. Dia tak boleh ikhlas dah. Tengok mereka duk mengaji tu kadang pegang kitab, bukan ikhlas kan. Lepas tu dia tanya, Ustaz macam mana nak ikhlas? Saya tanya tuan-tuan, ikhlas ni dia tak nampak. Ikhlas ni bukan sebut. Ikhlas ni bila kita buat selalu dia akan main ikhlas. Contoh, saya nak pergi kerja. Ni saya nak pergi kerja ni, nak pergi kerja. Semangat tak kira dah. Mangkit bini peluk. Bang, tak ya? Saya terus telefon bos. Assalamualaikum bos. Pasal apa? Hari ni tak mau pi. Pasal apa? Tak apa ikhlas lah. Boleh tak? Ada boleh habaq kata tak apa ikhlas. Bos kata ikhlas tak ikhlas hang main. 7.5 paskat. 5.5 balik. Ikhlas dia main lepas tu. Tidak. Dia main lepas tu ni tuan-tuan mengaji ni. Belum semua ikhlas. Ada yang main tu semata-mata apa? Nak catit semua, nak report kat polis. Ada jenis tu pun dah. Bukan dia ikhlas pun. Tuan-tuan, dulu ni ada seorang tuan-tuan. Dia ni, tuan-tuan cukup marah dengan kami. Marah dengan kami ni. Sebab kami duk pegang bendera tu kan. Dia cukup marah sungguh. Lepas tu macam mana? Kita ajak dah. Hang pandai main bola. Jom main bola. Dia main bola. Kita awak masuk bola. Main bola lah. Lawan Liga League macam-macam ni. Kita abang kadang tengok kami semua pakai track shoot. Pakai tight ni. Hang duk pakai seluar pendek yang malu korang lah. Mula-mula dia tak punya suka aku lah. Ni hak aku. Kita pun tak apa. Bila buat tournament tu, kebanyakan tournament ni parti punya ha. Dia seorang main seluar pendek. Orang bakal tengok ni mana punya cawangan ni. Cawangan mana tam. Dia seorang seluar pendek. Tapi dia top scorer. Kalau kata penalti tu memang sepak golnya. Dia pandai macam mana tu. Dia sepak tu kaki belakang dia quick. Pup. Bukan kaki ni sepak. Kaki ni pup. Pikul tu. Punya dahsyatnya. Tuan-tuan. Akhirnya dia main. Kita ajak dah. Hang main luar pendek. Jom semayang. Semayang dia tak boleh tolak. Tuan. Happy semayang. Akhirnya dah pergi semayang lama tournament. Mula-mula dia buat macam mana? Dia bagi labuhkan seluar tu. Labuh sikit lah. Lari tapi nampak. Kemudian lama-lama dia labuh sikit. Dia pakai guard lutut. Tak nampak dah. Akhirnya lepas tu tuan-tuan kami duk puji hang. Kerana hang tengok hang hebat boleh skor ni. Penalti hang boleh sepak. Dia sepak tuan-tuan. Dia corner ni. Dia boleh sepak ni. Kaki belakang ni. Pam. Boleh naik tu. Macam mana? Tuan-tuan pernah tengok tak? Aku nak tunjuk minta arti. Tapi kata memang hebat. Dia bawa tu. Dia sepak kaki ni. Kaki ni sepak. Kaki tu. Dia naik. Cum bola. Punya dahsyat ya. Akhirnya tuan-tuan dah lama. Dia datang ke ikhlasan. Lah ni tuan-tuan di antara ahli jawatan kuasa masjid dan di antara setiap usaha cawangan. Sebab apa? Dia datang lepas tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan amal ikhlas kemudian dia akan amal. Contohnya ni makcik-makcik yang main ni belum tentu ikhlas. Ni kan suami kata, "Jom ikut." Kata apa? Ustaz Abdullah Khairi malam ni. Tak mau pergi yang jaga.
Mai juga. Oh, duduk belakang standar semua nampak. Bebai apa? Standar semua. Kan? Ni mai. Ikhlas dia mai kemudian. Makcik boleh kata saya tak ikhlas tak mau mai. Bukan. Katalah kita ni nak masak selalu makcik masak makanan. Masak makanan. Bila kata masak makanan ni apa dia? Masak je. Tiba-tiba kita telefon. Abang, Assalamualaikum bang. Ha. Awak ha? Abang ini hari jadi abang. Ha, betul. Oh, saya nak celebrate abang. Saya cadang nak buat nasi daging, darca, kambing, golek. Kita habak kambing, saya habak kambing elok meleleh lah. Tu adik kita pun telah elok nampak tu. Ni ayak elok habak kambing ni. Kambing, kawan minat kambing lah. Ni balik kerja, cikgu. Balik start orang parking belakang nak keluar tak boleh. Duk tunggu ni. Hei, kambing mana Dia boleh marah kambing tu tuan-tuan. Kawan tu main aku nak balik hantar ni hari jadi aku bini ku masak ni nasi daging kambing golek. Hang duk parking. Marah. Keluar kambing. Ha, kambing keluar. Keluar pagat lupa tutup pagar tak ada. Pagar pergi mana oi? Duk tunggu. Lah nak keluar tak boleh. Lain kali pagar main. Woi, kambing golek. Marah pagar tu. Betul tak buka. Pagar pun buka kalau duk kambing golek. Kambing golek. Duk nampak semangat ni. Kambing golek. Tiba-tiba nak sampai rumah bini telefon. Assalamualaikum bang. Ha awak nak sampai nak dekat ni. Lah tak jadi abang. Pasal apa? Rasa tak ikhlas lah. Boleh tak? Kawan tu boleh berat dia pergi dia penumbuk bini dia. Ikhlas tak ikhlas? Hang masak ah. Dia ikhlas akan main lepas tu dia. Ni makcik masak aja. Macam ni lah kita main program. Main aja. Ikhlas dia. Tuan-tuan tengok satu masa nanti tuan-tuan akan rasa, ya Allah kalau aku tak main rasa kosong. Itu keikhlasan. Macam kita semayang ah. Tuan-tuan semayang tak tinggal. Tuan-tuan pi rumah orang. Tiba-tiba masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu maghrib. Tuan-tuan rasa macam mana? Tengok dia duduk tengok TV relax ah. Kita, ya Allah aku nak semayang tak mana tau. Ada rasa macam tu tak? Kalau rasa macam tu, ibadat tuan-tuan ada keikhlasan. Tapi kalau tuan-tuan kata tak apa, tengok TV sama, balik qada. Something wrong dengan kita. Sebab tu dia kata wa'allamahu. Sebab tu Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat dan keturunan kecuali hati yang ikhlas. Nampak? Ikhlas. Yang tu saja boleh masuk syurga Allah. Ikhlas ya? Sebab tu kita amal ni ikhlas. Bukan senang bang. Sebab penyakit ikhlas ni bukan luaran, penyakit dalaman. Penyakit dalaman. Penyakit luaran kita nampak, orang tak nampak. Penyakit luaran, betul tak? Penyakit gigi, sakit gigi. Tuan-tuan nampak tak? Saya ni sakit gigi tak kira ni. Aduh, muka macam jebon. Member dia buat lawak. Kita geram tak kira dah. Dia tak? Sebab dia tak tahu penyakit luaran saya sakit gigi. Sakit lutut kan? Orang nampak jalan sengit, dia boleh tegur. Awak lutut teruk ah. Kawan tu teruk. Dia tak nampak, tapi kita rasa tak kira dah. Betul tak? Kuku makan cekam. Betul tak? Kita semayang ni duk jaga. Allahu Akbar. Kawan tu sujud-sujud dia boleh tak. Pam, dia boleh tumbuk. Pam. Kawan tak tahu ke aku ni kuku makan cekam. Orang tak nampak penyakit luaran, tapi kita rasa. Tapi penyakit dalam kita tak rasa, orang tahu. Betul tak? Orang tahu tu Ustaz Abdullah Khairi sejak kawan dengan artis sombong. Betul tak? Kita tak tahu, tapi orang sebut. Betul tak? Dia tu sejak amboi naik pangkat sombong. Nampak? Orang sebut, kita tahu tak? Kita tak tahu. Kita duk rasa hebat dah, hebat dah. Aku tak sombong, tak ada. Orang kata tu haji tu, bakil piang. Tu yang sebut haji bakil. Kita nampak tak kita bakil? Tak nampak. Tapi orang nampak penyakit dalam.